Tes tes. Tes tes.
Hello, apa khabar semua? Terima kasih kerana bersama kami pada Ahad ini dalam acara Kita Dah Cukup Manis Kurangkan Okey 2021 yang buat julung-julung kalinya diadakan secara virtual. Betul tu, selamat pagi dan salam ceria kami ucapkan kepada anda yang mungkin masih lagi sedang bersarapan ke ataupun yang masih lagi memeluk bantal seronok betul, mahupun kepada anda yang harus bertugas pada hujung minggu ini. Selamat pagi. Ya Niti, jadi apa yang selalu awak lakukan kalau setiap pagi Ahad ni? Kalau untuk saya kan, selepas sarapan pagi je, saya akan ambil peluang untuk berehat di rumah lah. Jadi kita punya cukup tenaga untuk memulakan minggu yang baru. Betul, samalah Zaza. Dua-dua ibu ada anak-anak kecil. Jadi setiap pagi Ahad ni saya akan siapkan sarapan yang sihat untuk keluarga saya. Selepas itu waktu yang terluang, yang lebih tu saya akan luangkanlah bersama dengan mereka. Catch up. Itulah yang sebaik-baiknya ya. Yang penting kita harus ingat untuk menjaga kesihatan diri dengan mengamalkan gaya hidup yang lebih sihat. Dan saya pasti juga ini boleh diterapkan kepada anak-anak sejak kecil lagi jika amalan ini dijadikan sebagai satu kebiasaan di rumah. Dan itulah tujuan kita pada pagi ini untuk menggalakkan kehidupan yang lebih sihat bermula dari Ramadan ini. Betul. Lain lagi bila kita dah nak masuk bulan Ramadan ni kan, selalu ramai yang bersemangat nak buka lembaran baru lah. Inilah masanya untuk kita mengawal nafsu makan. Semuanya harus diambil dalam kesederhanaan supaya kesihatan pun terjaga. Dan saya rasa inilah peluang dan masa yang tepat untuk kita latihkan diri kita. Kalau macam misalnya saya ni kan suka minum yang manis-manis, gantikanlah, lebihkan pula dengan air putih. Macam gitu ala bisa tegar biasa. Betul tu Niti Dan bercakap tentang minuman ni kan, saya ni sebenarnya suka minum latte. Amboi, kelas Tapi baru-baru ini saya diberitahu bahawa secawan latte mengandungi 5 sudu teh gula lah. Wow, betul ni sesuatu yang baru saya tahu. Dan bayangkan secawan latte saja dah gunakan 5 sudu teh gula. Jadi sebenarnya ni berapa banyak pengambilan gula yang kita boleh ambil dalam masa satu hari ni? Itulah antara perkara yang boleh kita tanyakan nanti kepada pakar pemakanan kita. Dan saya pasti juga ramai penonton mempunyai soalan-soalan yang ingin mereka tanyakan. Dan betul, memang menjadi tanggungjawab kita ni untuk menjadi lebih peka ya dengan apa yang kita makan, kita minum kan, supaya tak memudaratkan kesihatan. Sebab kita adalah apa yang kita makan dan minum kan. Tepat sekali Niti, memang betul ya. Selain berkongsi tips, pakar pemakanan kita juga akan menjawab segala pertanyaan daripada penonton. Kami juga telah menjemput seorang mixologist. Best kan? Beliau ni, Zaza Mixologist, bagi yang belum tahu, merupakan pakar dalam penghasilan minuman. Dan beliau akan berkongsi dan menunjukkan cara untuk menyediakan tiga resepi mocktail kurang gula dan yang paling penting lebih sihat yang kita boleh siapkan sendiri buat keluarga dan teman-teman pada musim perayaan ni. Wah, menarik ya sis. Tapi bukan itu saja. Kita juga akan menyaksikan sebuah sketsa daripada para pelakon drama bersiri Bubur Masjid Air Katira dan kita juga bakal dihiburkan oleh Papa Rock Ramli Sarip. Yes. Bukan itu saja. Nantikan peluang. Ni yang paling best ni memenangi bermacam-macam hadiah kerana kami dah sediakan beberapa quiz dan permainan pada hari ini. Jadi you know what? Stay tune, jangan ke mana-mana, teruskan bersama kami sehingga ke penghujung acara. Juga anda akan dapati ada kod QR untuk sebarang maklum balas dan dapatkan peluang untuk memenangi voucher Grab. Baiklah, tapi sebelum itu kami ingin mengundang tetamu kehormat kita, Setiausaha Parlimen Kementerian Kesihatan juga anggota Parlimen GRC Jurong, Puan Rahayu Mahzam untuk memberikan ucapan. Terima kasih. Selamat pagi semua. Saya gembira berada bersama anda di sini di Malayan Council. Kita ada pelancaran untuk kempen Kita Dah Cukup Manis Kurangkan Okey. Memang sekarang ni kita sedang menanti-nantikan permulaannya Ramadan. Dan Ramadan memangnya satu bulan yang istimewa buat masyarakat kita. Dan biasanya pada bulan Ramadan kita mula renung sedikit tentang ibadah kita, kehidupan kita dan juga tentang kesihatan kita. Jadi saya rasa ini masa yang elok sekali untuk kita cuba fikirkan bagaimana untuk kita meningkatkan kesihatan kita. Dah terlanjur kita puasa tu, gunakan waktu itu untuk menjadikan kehidupan kita dengan lebih baik. Saya mahu beritahu bahawa kita semua
melakukan usaha ini bersama kerana kita mahu lihat masyarakat kita lebih sihat. Kalau kita melihatkan statistik kita, dalam jangka masa 3 tahun aja ada peningkatan bagi mereka yang mengidap penyakit kencing manis. Itu bukan sesuatu yang menggembirakan, tetapi ini adalah sesuatu yang kita boleh perbaiki. Kerana kalau kita dapat merubah cara-cara gaya hidup kita, kita akan menjadi lebih sihat dan akan mampu membawa generasi yang lebih baik dan lebih sihat juga. Jadi saya harapkan ini adalah satu permulaan bagi anda semua. Ini adalah kali pertama kita memulakan acara secara alam maya ya untuk mendakap kepada semua segenap masyarakat. Jadi saya harap dengan permulaan kempen ini kita lihat penglibatan masyarakat. Kita cuba adakan sajian yang menarik untuk anda semualah. Seperti tadi dikatakan ada mixologist ya untuk mengajar kita bagaimana untuk membuat minuman yang kurang manis, kurang gula. Kita ada juga tip-tip kesihatan untuk pemakanan kita. Kita juga nanti akan lihat sketsa dan ini semua adalah antara perkara-perkara yang kita ingin lakukan. Tetapi pada bulan Ramadan dan dalam perayaan Hari Raya insya-Allah, kita harap dapat kita teruskan semangat ini. Kita akan terus bekerjasama dengan tabung amal Aidilfitri juga untuk mengagihkan dengan M03 di bandar, mengagihkan juga bungkusan-bungkusan runcit ya, barangan runcit yang lebih sihat. Jadi ini adalah ada usahanya. Kita juga ada kempen-kempen untuk mereka yang mungkin mahu berhenti merokok. Kita cuba usahakan pada bulan ini juga. Jadi ada pelbagai acara yang akan kita lakukan. Saya harap masyarakat akan teruja dan mahu turut serta usaha ini bersama. Kerana ini hanya dapat kita lakukan sekiranya anda mengambil inisiatif untuk mengubah kehidupan anda. Jadi saya inginkan yang terbaik untuk masyarakat kita. Saya pun ada perlu buat janji untuk diri saya lah. Seperti Zaza dan Niti, saya juga kadang-kadang suka yang manis-manis. Jadi saya janji untuk kurangkan. Saya harap ini adalah sesuatu yang anda dapat lakukan bersama dengan saya. Ini adalah waktu-waktu yang manis dan bermakna untuk masyarakat kita. Saya inginkan yang terbaik untuk anda. Jadi saya ingin mengambil kesempatan ini untuk mengucapkan salam Ramadan kepada anda semua. Semoga kita dapat menjalani ibadah ini dengan baik dan sempurna dan semoga kita muncul lebih sihat dan terus menjaga kesihatan kita. Jadi jangan lupa kita sudah cukup manis, kurangkan okey? Terima kasih Puan Rahayu atas ucapan yang sangat menggalakkan. Kita dah cukup manis jadi kurangkan okey. Semoga dapat memberikan inspirasi kepada para penonton kita juga. Dan seterusnya ya Niti, kami akan mengundang Encik Raihan Yaakob, seorang jurulatih dan juga pakar kesihatan untuk kongsi tips membina tabiat pemakanan yang sihat. Dan kini bersama kita Encik Raihan. Terima kasih Encik Raihan ya kerana sudi meluangkan masa untuk bersama kami pagi-pagi ni Terima kasih untuk mengundang saya pada hari ini. That's right. Mestilah kalau buka awak siapa lagi yang kita nak undang, anda memang pakar kan tentang pemakanan. Dan okey Raihan, memandangkan bulan Ramadan dan Syawal kini bakal menjelang kan, seperti yang kita katakan semua semangat barulah nak mulakan gaya pemakanan yang barulah. Boleh tak anda kongsikan beberapa tips untuk menerapkan amalan ya pemakanan sihat serta langkah-langkah bijak yang boleh kita amalkan untuk mengurangkan pengambilan gula? Dan saya lihat anda ni memang sangat-sangat menjaga kesihatan. Jadi bagaimana ni anda boleh kongsilah dekat abang-abang yang nak sado macam awak tu kan, nak jaga kesihatan sama juga macam Encik Raihan ni. Okey, terima kasih. Okey, saya pasti di bulan Ramadan dan Syawal nanti kita akan disajikan dengan pelbagai juadah, kuih-muih serta minuman manis dan berkarbonat. Sebenarnya bulan puasa ni atau bulan Ramadan adalah masa yang sesuai untuk melatihkan diri kita untuk menerapkan tabiat yang lebih baik supaya kesihatan kita lebih baik dan boleh elak daripada komplikasi yang tidak diingini. Kita harus mengawal nafsu makan kerana apa yang masuk di dalam tubuh badan kita sebenarnya memberi kesan kepada hidup, kesihatan, rupa dan pastinya produktiviti kita. Pada bulan Ramadan ini kita akan kekurangan air di dalam tubuh badan dan juga glukosa. Glukosa adalah sumber tenaga untuk badan kita. Jika tidak cukup, badan kita akan memberi isyarat untuk mencari air manis. Pada bulan Ramadan, bila kita haus, lagi-lagi bila kita nak berbuka, mesti kita cari air manis kan? Betul tak? Betul. Kita tahu je. Jadi saya sarankan kita cuba elakkan kerana kandungan gula yang tinggi boleh menambah berat badan seseorang. Kawal pengambilan gula anda dan elakkan daripada mengambil
lebih daripada 10 sudu teh dalam sehari. Kandungan gula dalam sebotol air katira mengandungi 7.5 sudu teh gula dan semangkuk mi rebus sebanyak 3 sudu teh mengandungi 10.5 sudu teh gula. Banyak tu kan? Wow. Banyak tak Jadi sangka. sudah melebihi daripada had kadar gula sehari. Jadi saya pasti apabila masa untuk berbuka nanti, kita akan mencari air manis. Jadi cuba elakkan daripadanya kerana kadar gula yang tinggi boleh mengakibatkan berat badan yang untuk naik. Dan cuba untuk kawal dan tidak mengambil lebih daripada 10 sudu teh dalam sehari. Sebenarnya kalau nak kawal berat badan dan cepat rasa kenyang, kita harus lebihkan minum air putih. Air putih akan membuat tubuh kita untuk kekal sihat dan cukup hidrat. Jika anda ingin tambahkan perisa, rendamkan buah-buahan ke dalam air putih dan sajikan sejuk. Ia bukan sahaja menyegarkan, malah menyihatkan. Bila dah biasakan diri di bulan Ramadan, teruskan sehingga raya nanti. Jadi, bukan hanya ingin terasa nak minum air bergas ataupun berkarbonat. Dan bercakap tentang berapa banyak gula ni, kalau dalam satu tin air berkarbonat tu agak-agak berapa tu Encik Raihan? Jadi mungkin Zaza dengan Niti boleh teka. Niti teka. Kalau air berkarbonat, memandangkan sis memang suka minum kan, air gas tu manis sangat. Saya rasa mungkin 10-12 sudu. Seakan-akan itu ya. Betul. Sebenarnya 9 sudu teh sudu teh dalam satu Niti tin. lebih baik berhenti. Satu hari 10 sudu teh je kan. Jadi kalau yelah. dah minum tu tinggal 1 sudu teh je. Betul. Okey, sekarang apa pula TO, segelas TO. Saya suka. Segelas TO 4 sudut. 3 sudu teh. Pun Oh, seakan-akan ya, juga lebih lah, kurang, Jadi kita cuba lihat kalau kita nak sajikan minuman manis sewaktu bulan puasa ataupun hari raya nanti, kita boleh hidangkan yang mempunyai lambang pilihan lebih sihat kerana kandungan gulanya 25% lebih kurang, ataupun sediakan air putih sahaja yang direndam oleh buah-buahan kerana itu lebih sihatlah. Jadi untuk tidak memudaratkan kesihatan, sebaik-baiknya kita amalkan tabiat yang lebih sihat daripada sekarang. Tapi kan Zaza, kalau ada kata tekak cik sedap lah macam lawyer kan air putih je macam gitu, tapi nak kena biasakan lah. Ya, kena biasakan. Kalau dah biasa okey selalunya. Dah biasakan okey. Jadi terima kasihlah Encik Raihan kerana berkongsi bersama kami, dan diharapkan ini dapat membantu dan juga mendorong penonton kita semua. Kita juga ada beberapa soalan dari FB. Antaranya ialah apakah makanan yang sihat dan ringkas yang boleh disiapkan untuk iftar atau berbuka puasa nanti? Bagaimana? Ini soalan yang baik ya, kerana sewaktu iftar kita janganlah elak daripada makan makanan yang bergoreng ataupun yang manis-manis. Cuba fokus pada makanan yang seimbang, bermakna mengikut My Healthy Plate itu satu suku haruslah karbohidrat, kemudian satu suku protein dan setengah daripada pinggan itu adalah sayur-sayuran. Kerana ia mengandungi zat dan serat yang penting. Okey, selain daripada itu juga kita boleh pilih roti sandwich, makanan yang bersup dan buah-buahan. Seperti Rasulullah SAW juga gemar minum susu dan juga kurma ya, kerana ia mengandungi jumlah zat yang tinggi, dan susu pula mengandungi jumlah protein yang tinggi untuk tulang dan otot kita. Jadi ini penting. Selanjutnya Niti, soalan seterusnya. Okey, ni untuk makanan harian ni macam mana ni, susah tau Raihan, sebab yelah kalau mak kita masak tak rasalah mak tawar lauk ni sebab dia kurangkan garam. Tapi sebenarnya untuk kesihatan, orang kita memang suka kan benda-benda yang rasa kat tekak tu kan. Jadi macam mana ni nak kurangkan gula dan garam? Ada tak sebarang bahan ke yang boleh kita gantikan tapi tetap sedap? Okey, sebenarnya memang sukar untuk 100% mengelak daripada menggunakan garam. Tetapi kita boleh berusaha untuk kurangkan jumlah garam kita gunakan dalam masakan. Satu cara adalah untuk gunakan rempah ratus seperti lada hitam, lada putih dan daun-daunan seperti daun bawang, daun kari. Serai ini juga meningkatkan lagi perasa makanan itu. Walaupun kita tidak boleh 100% mengelakkannya, kita boleh kurangkan dan itu lebih baik daripada mengambil daripada jumlah yang banyak. Okey, itu itulah satu tip satu panduan yang baik sekali daripada Encik Raihan. Kemudian kalau kita sebut tentang makanan dan minuman pula kalau untuk bulan puasa nanti, makanan dan minuman yang boleh memastikan tenaga kita kekal semasa berpuasa sepanjang hari, apa antaranya?
Okey. Kunci bagi memastikan kita sentiasa ada tenaga adalah untuk memakan makanan yang tinggi dengan serat supaya proses penghadaman tidaklah terlalu cepat dan boleh membantu seseorang untuk merasa kenyang untuk jangka masa yang lama. Senang kata, tidaklah terlalu lapar, terlalu cepat dan mengganggu fokus sewaktu bekerja. Apa-apa pun, kita pasti akan merasa lapar dan dahaga sewaktu bulan puasa kerana ini adalah antara sebabnya kita berpuasa untuk menguji kesabaran dan keimanan kita. Tapi saya faham sekurang-kurangnya kalau 10 pagi tu tidak lapar pun nasib baik kita tidak fikir mi rebus, mi soto pada tengah hari nanti kan. Betul-betul. Saya setuju sangat yang bab serat tu kan. Lambat rasa lapar baik juga untuk diterapkan dalam anak-anak kan. Jadi dapat bertahan lebih lama lah. tak Tiga adalah. tu Tak ada komplain sekejap lapar kan. Tapi kalau makanan yang berserat tu seperti apa? Roti yang berserat, whole meal macam mana tu? Okey, makanan yang berserat seperti sayur-sayuran, oatmeal ya, makanan bijiran penuh, roti perang. Ini semua adalah makanan-makanan yang tinggi dengan serat. Alright. Ah. Okey, seterusnya ni Cik Raihan, bagaimanakah kita boleh memupuk motivasi di dalam diri dan juga keluarga kita untuk mula menjaga pemakanan dan minuman kita pada bulan puasa ini? Mungkin sebagai satu keluarga lah, bukan seorang-seorang tu. Macam mana nak motivate ni? Yang ini kepada ibu-ibu yang menyiapkan jamuan berbuka, anda bertanggungjawab untuk menyediakan hidangan yang sihat dan baik, tetapi janganlah berubah secara mendadak. Mungkin kita mulakan dengan kurangkan manis-manisan seperti kuih muih dan minuman manis ataupun elakkan makanan yang bergoreng. Anak-anak dan bapa juga harus bekerjasama untuk elakkan membeli makanan-makanan yang sedemikian. Kira macam together lah, agree. Perubahan ini bukan mudah tetapi dengan konsistensi dan tekun ia boleh dijadikan sebagai satu tabiat yang baik. Jadi sama-sama kita sebagai satu keluarga berusaha. Selain daripada itu, saya juga cadangkan untuk mereka melakukan senaman yang ringan sewaktu bulan puasa. Kerana kita walaupun berpuasa tidak semestinya kita tidak boleh melakukan senaman ya. Jadi antara satu senaman yang kita boleh lakukan adalah yoga, pilates, berjalan di taman ataupun melakukan impact aerobik yang rendah. Ya, dan sebaik-baiknya kita kalau bersenam tu beberapa jam sebelum berbuka atau bagaimana? Sebaik-baiknya adalah 1 jam sebelum berbuka ataupun 1 jam selepas berbuka. Inilah waktu yang terbaik lah, di mana kita tidak terlalu dahaga, tidak terlalu lapar ataupun kita akan berbuka sebentar nanti. Jadi tidak masalah. Okey, nanti kita amalkan Boleh, Niti 1 jam janji jam sebelum ataupun selepas Terima kasih kepada anda yang telah pun mengirimkan soalan-soalan dan terima kasih juga kepada Encik Raihan yang sudi berkongsi pelbagai informasi Encik Raihan agar ia dapat memberikan manfaat kepada kita semua. Antara kata-kata akhir Encik Raihan dipersilakan. Okey, pasti sekali mulakan dengan minum air putih atau air putih yang direndam dengan buah-buahan yang kurang manis. Menjadikan air putih sebagai pilihan utama daripada air manis atau bergas, pastikan air putih atau air direndam buah-buahan sedia buat keluarga dan para tetamu. Hanya beli minuman yang mempunyai lambang pilihan lebih sihat atau yang mengandungi gula yang rendah. Ya, belajar cara-cara untuk menggunakan bahan-bahan alternatif untuk mengurangkan jumlah gula dalam minuman. Wow, nasihat yang cukup bernas sekali. Bolehlah kita ajak kaum keluarga dan juga teman-teman ikut nasihat yang telah diberikan oleh Encik Raihan. Tapi Niti, apa sebenarnya antara bahan alternatif yang kita boleh gunakan untuk mengurangkan kandungan gula dalam minuman kita ni? Inilah sis nak tunjuk. Kita boleh belajar ya dari mixologist kita pada hari ini. Nak tahu? Ada mixology. Yes, of course. Nak tahu, jom kita pergi sekarang. Okey, sini. Saya tunjuk kepada anda. Okey, inilah Bang Handsome kita. Apa khabar? Khabar baik, Niti. Ya, Encik Ashraf ya? Ya, saya. Ya, anda merupakan seorang mixologist. Jadi, pada hari ini anda akan berkongsi dengan kita 3 resepi minuman yang kurang gula dan lebih sihat. Ya, betul. Jadi, silakan. Okey, mocktail pertama yang kita adakan adalah asam jawa mocktail. Okey, kandungannya adalah 30 ml lime juice, okey, 90 ml orange juice dan a bit of Sprite.
Wow. Okay. Asam Jawa Wow. Okey. Okay. Ini usually asam Jawa is one of our signature dish lah dekat Malayan Council. Dan cara-caranya adalah very very simple. First thing first, kita ambil orange juice, okay, 90 ml of it. Dalam 90. Dalam 90 okey. ml. Sorry. Ni kita belajar cara-cara untuk membuat mocktail. Kalau tak sempat nak buat sahur kan, buat time buka. Untuk berbuka Sebab puasa sahur lah. ngantuk kan. Jadi buka puasa okey lah. Dan tak semua orang bila sahur boleh minum minuman yang macam ni Takut nanti lawas sangat Okey. Dah orange juice kita letakkan Lepas apa tu pula? kita Lime letakkan lime juice. juice. Okay. 15 ml. 15. Sorry, 30 ml. Oh, 30. Okay. Dan kita letak sedikit of maple syrup. Okay. Jadi ini menggantikan gula lah. Yes, menggantikan gula. Oh, alternatif lebih sihat lah. Yes, saya. Dan kita Ini letak alternatifnya. Maple syrup Syrup. kita letak ais sikit. Okey. Okey. Inilah saat yang dinanti-nantikan. Dia goncang. Berapa lama ni Cik Raihan? Cik Raihan tak ada. Pula Cik Ashraf. Okey. Ringat pula. Okey, Apa satu tadi? dalam 30 saat, 10 saat asalkan dia orang dah mix lah. Okey. Lepas tu untuk dia punya rim, kita akan pakai sea salt. Okey. Untuk kita buat dia punya rimming. Macam gini nampak rupanya. ada rimming. Saya selalu kalau nampak benda ni, saya selalu macam terfikir macam bagaimana mana orang cara buat kan. Oh, rupanya dilakukan. macam gini. Okey. Dan lepas tu kita letakkan air dekat dalam. Dan saya dapat tahu bahan-bahan yang anda gunakan bagi resepi ini mengandungi kadar gula yang 25% lebih kurang Yes, saya. Jadi ini merupakan resepi yang sangat sihat yang boleh anda lakukan nak pada bulan Ramadan nanti. betul. Jadi kita boleh mulakanlah gaya hidup yang lebih sihat lagi bermula Ramadan, dan minuman ini juga boleh kita siapkan pada Syawal nanti juga. Okey, ini adalah sour cream, sour buah-buahan lah. Okey, untuk dia punya garnish. Kita letak macam ni. Wow. Yang ni adalah edible flower dan buat kira untuk melawakan. Okey. Memberi seri lah. Boleh. Yes, saya. Boleh. Nak makan pun boleh. Don't worry. Okey. Itu dia yang ini pertama. yang pertama Yang Iaitu kedua adalah red berries mocktail. Okey. Red Red berries berries. adalah 15 ml, kita memakai Ribena. Okey. Wah, bestnya. Lepas tu yuzu is a yuzu. citrus. Oh, Yes, okay. yuzu. Citrus. Okey. Dan juga orange juice sikit. Oh, best. Kombinasi yang berlainan red berries pula. Ini kalau kat rumah Ashraf, kalau kita tak ada perkakas sebegini, kita boleh pakai macam Tupperware yang biasa pun boleh kan? Boleh. Ataupun kita ambil dalam gelas, kita just kacau je lah. Okey, tak payah goncang lah, Tak kacau payah pun boleh. goncang, Okey. boleh. Ribena. Ya, Ribena. Okey. Kemudian Kemudian kita letak yuzu. Saya dah 200 ml. Dan 3 shot orange juice. Satu, dua. Satu shot ni berapa ml? Satu shot dalam 60 ml. Okay. 3. Okey, kita boleh ambil ais dekat ni. Okey. Okey. Lepas tu? Tergoncang lagi. Kacau lagi. Dah siap. Red berries Ini resepi mocktail yang kedua. Bau dia sedap. Naik.
Jadi aisnya diasingkan yes, lah correct. Gitu. Menarik Okey. Dan kita Yang kedua. top up dengan berries. Blueberry, Blackberries. blackberries. Ada bunga lagi. Yes. Okey, ini resepi yang kedua kan? Yes, saya. Okey, yang ketiga ni. Yang ketiga adalah kurma coklat mocktail. Wow. Okey. Ni sedap 200 ml ini kita dah kisahkan susu dengan fresh kurma. Okey. 200 ml dengan 2 sudu tablespoon yogurt, kita pakai yogurt dengan 2 tablespoon Milo. Okey. Ni budak-budak mesti suka. Yes. Rasa? Ya, Kan? Niti? Ah. Ingat resepinya Ingat resepi. Tapi kena buat nak kita dekat-dekat waktu buka. Takut nanti diorang tak tahan kan bau. kan? Dah minta berbuka nanti. Bukan bau je, dia dah nampak nanti atas meja. that's it. This is the yogurt. Dua. Dan ni adalah dia punya Milo. Satu. Okey. Sama juga kita letak ais. Okey. Dan yes. Okey, kita goncang. Okey, sama juga asingkan ais dia lah. Yes, saya. Sungguh menyelerakan. Dah siap. Siap. Dah jadi. Dan kita Biasanya. pakai fresh prunes untuk buat garnish dia. Wah, bestnya. Tak sabar rasanya nak minum. Nanti kita Sebentar rasa nanti, Nanti kita rasa Okey. Alright. Okey, dah pun siap 3 resepi mocktail, asam jawa, kemudian red berries dan juga dates chocolate. Ya, ada Untuknya 3. asam jawa saya lupa. Saya terlupa. Kita kena letak Sprite sikit. We top it with the Sprite. Okay. Best lah ni. Saya dapat bayangkan ramai yang akan aim dekat minuman-minuman ni. Dengar je kan azan dah berbunyi, that's it. Go straight Yes. Dan terima kasih kepada Ashraf kerana sudi berkongsi dengan kita resepi yang sangat mudah. Mula kalau kita lihat ni macam susah ni nak buat tapi kat rumah bahan-bahan ni kalau dah ada kita boleh buat kan. Yes, Kita boleh Jadi lakukan, bolehlah kita sediakan minuman ini pada Ramadan nanti. InsyaAllah. Ya, terima kasih Encik Ashraf. Dan minuman ini boleh didapati di Melayan Council juga Niti, Betul. Bermula raya nanti dan kalau anda nak dapatkan resepinya, risau no more. Singgah saja. Okey, di laman healthhub.sg/korang okey ataupun Facebook korang okey. Okey, saya nak nikmati mocktail ini bersama-sama dengan Niti. Saya tak Sambil? minum seorang. Sambil kita nikmati persembahan oleh Papa Rock Ramli Sarip. Silakan. Apabila engkau berjumpa dengan seorang dara yang banyak memberi harapan dengan sepenuh jiwa, jangan biarkan ia menunggu. Janganlah sampai dia berlalu. Jangan tunggu lama-lama, nanti lama-lama dia diambil orang. Jangan tunggu lama-lama, nanti lama-lama dia diambil
orang. Sesal dan kesal engkau nantinya bila bungamu dirayu orang. Kemana engkau akan mencari bila sang bunga melangkah pergi? Karena tunggu lama-lama, nanti lama-lama dia diambil orang. Karena tunggu lama-lama, nanti lama-lama dia diambil orang. Apabila engkau berjumpa dengan seorang dara yang terlalu banyak meminta, tiada menimbang rasa, jangan dimanja atau dipandang, walaupun hanya sebelah mata. Karena tunggu lama-lama, nanti lama-lama dia pasti menyiksa. Jangan tunggu lama-lama, nanti lama-lama dia pasti menyiksa. Sesal dan kesal engkau nantinya bila bungamu dirayu orang. Kemana engkau akan mencari bila sang bunga melangkah pergi? Karena tunggu lama-lama, nanti lama-lama dia diambil orang. Jangan tunggu lama-lama, nanti lama-lama dia diambil orang. Apabila engkau berjumpa dengan seorang dara yang banyak memberi harapan dengan sepenuh jiwa, jangan biarkan dia menunggu. Janganlah sampai dia berlalu. Jangan tunggu lama-lama, nanti lama-lama dia diambil orang. 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 Jangan tunggu lama-lama, nanti lama-lama dia diambil orang.
namun ku ambil resmi simpati, makin menunggu makin berisi, walau akar tak tumbuh di bumi. Ibarat kita si pohon rimbun, engkau adalah daunnya dan akulah pucuknya. Andai kita si pohon tua, nanti gugur daunnya, hidup bersama sebagai teman sejati. Di mana, oh di mana kawan lama? Apakah engkau masih di sana membilang hari merenungi, diiringi suara kecapi. Itulah adat hidup di dunia, tiada yang baru, tiada yang lama, pudar dan cincin tanpa permata, tiada Adam, tiada Allah. Hampa jiwa siapa kita? Ibarat kita si pohon rimbun, engkau adalah daunnya dan akulah pucuknya. Andai kita si pohon tua, nanti gugur daunnya, hidup bersama sebagai teman sejati. Wow, itu dia persembahan daripada Papa Rock, Ramli Sarip. Apa khabar Abang Ramli? Alhamdulillah. Selamat pagi. Ya, pagi. Selamat pagi. Ya. Semua okey? Okey, alhamdulillah. Dah kurangkan manis? Ada manis tak payah. Oh, dah manis. Jadi Abang Ramli kita mahu congkil sedikit rahsia lah. Rahsia ni perlu dikongsi ya. Rahsia Abang Ramli untuk kekal sihat dan masih lagi aktif di Persada Seni ni. Okey, alhamdulillah. Terima kasih. Sebenarnya itu yang antara mahkota kita lah. Kalau kita sihat, banyak benda yang kita boleh buat. Dan rahsia kekal tu sebenarnya saya pun tak tahu. Tapi saya rasa yang penting kita kena banyak-banyak berdoa, disiplin dan yakinlah. Dan jadikan budaya makan untuk hidup, bukan hidup untuk makan. Jadi mesti ada disiplin dan keyakinan
Saya. Kadang bila kita awal muda memang nafsu nak cuba macam-macam makanan tu memang semua orang akan lalui benda tu. Tetapi bagi saya bila kita sudah meningkat lebih dewasa atau tua, kita menghargai benda-benda ni dengan rasa penuh kesyukuran dengan keadaan kita yang ada sekarang. Dan kalau misalnya kalau saya jadikan budaya minuman harian saya di rumah lebih kepada air putih. Saya ada special kendi yang saya simpan yang asal dibuat daripada tanah tu. Saya akan tuang air setiap hari atau orang rumah saya akan penuhkan air tu, memastikan saya pagi atau malam saya minum. Dia sebenarnya benda tu dia satu macam petu. Dia menyejukkan lagi pasal dia dibuat daripada tanah. Itu antara rahsia lah, tapi bukan rahsia sebenarnya. Biasa saja. Dan saya jadikan budaya ni untuk minum pagi tu, kata Nescafe ke atau apa juga, saya cuba minimaliskan apa benda tu macam Kurangkan gula. Saya makan secamca kecil gula. Tapi kadang benda tu perlu kerana kita bekerja. Badan kita perlukan tenaga. Dan selain tu saya banyak amalkan dah lama lah makanan sunnah ni. Macam setiap pagi saya pastikan saya minum 2 sudu madu, kurma, buah-buah zaitun, kismis dan sebagainya. Sekarang mengimbang untuk saya rasa tenaga dan sebagainya. Saya rasa benda ni kita nak jadikan di budaya dan yakin. Kerana saya selalu anggap yang benda sunnah ni bukan benda yang remeh. Kalau kita tak nak buat, kita jangan buat. Tapi kalau kita dapat buat, benda tu baik. Dan itu di antara saya punya peranan hari-hari dalam, kalau saya nak buat persembahan, nak dengar lagi tak ni? Jadi kita tahu ada kismis, ada madu, minum air putih, dan ingat makan untuk hidup. Bukan hidup untuk makan. Ada lagi nak tambah, Abang Ramli? Saya, susu tu penting. Susu. Saya low fat. Tapi sekarang saya beralih kepada goat milk. Susu kambing. Susu kambing. Saya. Itu di antara saya punya rutin lah. Wah, banyak juga tu tapi bukan senang nak sihat kan Abang Ramli. Jadi nak kena ada effort, ada usaha lah mengikut makanan-makanan yang telah pun disarankan. Kalau kita ada sikit rezeki, cuba bermodal sikit lah. Maksud saya beli makanan yang berkualiti, kualiti, halal dan bersih. Yang kadang orang cakap tu ada halal banyak, tapi kadang-kadang kebersihan tu penting lah. Kadang-kadang kita ditutupkan oleh benda tu. Dan kalau boleh lah. Dan buah-buahan kena seimbang lah. Alright. Okay, terima kasih kepada Abang Ramli kerana sudi menghiburkan kita semua pada pagi ini dan berkongsi satu tips yang saya rasa sangat-sangat berguna untuk kita semua. Makanan-makanan yang mungkin kadang-kadang kita macam dengar je, tapi sebenarnya kalau diamalkan hari-hari memang sangat-sangat berkesan. Thank you, terima kasih. Ya, Niti, awak tadi dah rasa belum ni? Mocktail ni semua ni. Tadi saya dengar lagu sambil minum mocktail macam rasa tengah bercuti gitu Dan Sedap yang kan? paling best ni Zaza, sangat-sangat menyegarkan. Kegemaran saya yang ini. Sama. Ya, Choco Dates ni. Best sangat. Rasa macam nak buat sendiri sebab senang aja kan Nanti kat rumah. kita cubalah. Nanti kita cuba. Sangat menyegarkan sekali dan tak sangka sebenarnya mudah untuk kita membuatnya. Betul-betul. Dan sekarang ni pula daripada Papa Rock Ramli Sarip, kita nak beralih pula. Kita ada sebuah sketsa. Ini dia dari para pelakon siri drama yang sangat popular ramai yang suka dengan siri drama ini, Bubur Masjid Air Kartira. Mari kita saksikan. Abang dah balik. Ina, takkan Ijam masih masak lagi? Dah pukul berapa ni? Dah nak dekat buka pun. Ina! Ya, Ina datang ni bang. Ina sibuk lah masak untuk buka puasa. Oi, puasanya dulang. Macam ni lah.
isteri misali. Suami sibuk ke masjid. Jadi tuan pengurusi, isteri siapkan santapan untuk berbuka. Amboi. Terror betul. Terror betul Ina masak. Baunya je abang dah terbangkit selera. Abang cubalah teka ni. Apa? Okey. Abang janganlah bangkit-bangkit dulu bang. Ina masak ni simple je. Okey. Ina jangan cakap apa, biar abang teka. Okey. Tengok apa saiz dulangnya kan. Ni mesti masakan Arab ni. Jauhnya bang. Arab jauh ke? Jauh. Oh, nak dekat sikit? Kalau dekat sikit, masakan Melayu lah. Nasi ambeng. Bukan bang. Dekat lagi. Lagi dekat? Lagi dekat? Dekat mana Dekat masjid. Abang boleh dapat makanan ni dekat masjid. Masjid? Masjid makanan apa Apa ni nak bubuk masjid? Alah bang. Sorry lah bang. Ina sibuk masak bubur masjid ni untuk jualan tau. Habis Ina tak sempat lah nak masak untuk buka. Ina, sesungguhnya Ina berdosa tahu beri harapan palsu pada abang. Alah abang ni nak merajut. Rasa sedih macam gini. Bang, Ina dah suruh Wan dengan Min beli makanan. Kejap lagi dua mesti sampai. Kita dah balik. Kan? Kita dah balik. Kita bawa makan. Amboi banyaknya makanan. Pakai duit siapa ni? Ina lah. Duit Ina? Yelah. Okey, boleh. Lega sikit. Korang pergi saji. Kejap lagi kita nak buka ni. Beli apa? Mak, tadi kan Min dengan Wan kita berpecah tau. Min pergi dekat lorong kat kedai kanan, Syazwan pergi dekat kedai kiri. Wah. Habislah kanan kiri dia orang sapu semua. Yelah kita sekali jalan. Kalau tak kan tak sempat untuk balik, untuk berbuka. Jadi kita berpecah Pak. Betul tak Bi? Betul. Vi beli apa tu? Bi beli makanan favourite Bi lah Bi. Beli apa? Vi pun beli makanan favourite Vi. Bagus B beli makanan untuk B. Yang si B yang situ beli makanan untuk si B yang sini. Habis B bapak ni makanan siapa beli B untuk mak ni sekarang. Dah bingit tau tak? Korang beli apa tengok sebelah sini? Kuih. Ini bukan makanan. Ini pencuci mulut. Apa ni? Korang ingat? Korang berdua ingat? Mak dengan bapak ni semut Alah. Bi ingat kan Bi beli ayam kulit, ayam panggang ke ataupun roti jala ke. Kenapa Bi beli kuih muih dengan kek je? Alah, Bi ingat Bi beli sak suka ke, kambing gulik ke. Rasa-rasanya kan aku golek korang dorang ni baru tahu. Bagus. Satu B bingai, satu B blur. Bang? Betul. Minta Ini. maaf lah. Makanan ni semua manis-manis. Sia-sia aja tau kita berpuasa 1 hari suntuk, lepas tu berbuka makanan manis-manis. Mak bapak kau kan dah manis. Pak, Mak, Mak minta maaf lah. Mak salah. Mak, Pak, Min pun minta maaf. Min ada idea. Nanti Min pergi sediakan air untuk berkenan. Ya? Sekejap. Wah kau Wan. Rajat. Wan, ni bapak nak cakap sikit. Bapak lupa apa nak cakap tu tadi. Sesungguhnya start belum dulu. kan. Bapak. Wan. Alah. Sesungguhnya Wan. Apa?
Abang nasihatkanlah dia itulah. tu. Wan, ni bapak nasihatkan sikit. Apa? Alah Wan, biar Mak nasihatkan Wan, kau. nasihatkan. Sesungguhnya Wan, apa yang bapak kau nak cakap Mak setuju. Biarpun dia belum cakap Wan. Dan kepada korang-korang yang muda-muda ni, korang nak sedar daripada sekarang tahu tak? Sesungguhnya pengambilan gula untuk satu hari hanya 10 sudu kecil saja. Ina. Sesungguh tu kan tagline abang. Alah, sesungguhnya abang tu pelukik. Share lah dengan Ina. Okeylah, share lah. Nampak. Tapi tak apa. Ini Wan ada belikan bapak air katira. Beli bapak Air katira. Wan, bapak dah retire Wan. Dah tak minum air katira ni. Wan tahu tak? Dalam satu botol ni ada 7, 8 teh sudu teh gulu. 7, 8 susu gula. 7, 8 teh sudu teh Okeylah. okey. 7 faham je lah. 7, 8 sudu teh gula. Lagipun kalau bapak nak beli ni bapak kena cek. Bapak kena cek ada tak lambang pilihan lebih sihat. Ya. Alah, logo yang macam piramid tu belang-belang. Tu dia. Alah. Habis tu macam mana Wan dah beli, takkan Wan nak kena buang ni? Buang ke? Buang Aku siko juga budak ni tau. Kau dah beli, lepas tu nak buang. Itu kan membazir. Dah lah pakai duit aku. Tu dia. Kalau kita nak minum pun, kita biar kongsi minum sama-sama. Tapi kena taruh ais lebih-lebih. Kalau dia masih manis juga, kita tambah air lagi. Min dah sediakan air ni. Dah tak payah tambah-tambah lagi. Tak payah. Ni semua buah-buah segar. Wah, betul. B for buah, B berkhasiat. B for betul. Bukan apa benda-benda ni kan, minuman ni bukan hanya untuk berbuka puasa je. Kita boleh minum untuk hari raya dan juga hari-hari biasa. Betul. Bukan sahaja perisa semula jadi dari buah-buahan ni amat menyegarkan, bahkan tiada tambahan gula. Yang paling penting sekali, senang untuk buat ni. Dah sedia. Bagus. Jadi hari ni kita buka dengan air ni dengan B for buah. Buka. Sabar, belum lagi. Bubur untuk awak, bubur untuk bapak, bubur untuk mak. Nak Tapi sudu Kita tunggu azan. Yelah. Nak. Ambil kasih kat bapak lah. Itu dia sketsa yang sangat-sangat menghiburkan, penuh dengan informasi. Terima kasih kepada para pelakon Bubur Masjid Air Katira. Kita ada Era Farida, Ahmad Stokin, Ashraf Amin dan juga Lydia Izzati. Apa khabar semua? Wah, dah macam nak masuk bulan Ramadan betul lah, dah masuk bulan Ramadan, dah macam raya rumah gitu Berkobar. Dan kita juga ada hadiah ya Niti, yang mana para penonton berpeluang untuk menang. Apa antaranya? Okey, hadiahnya ialah voucher Grab. Tapi sebelum itu, para penonton, apa kata anda imbas dahulu, okey? QR code yang anda nampak ni sekarang, imbas dan anda dapat membaca ya. Soalannya ada 5 soalan dan kita nak ujilah para pelakon kita. Mereka tahu tak jawapannya? Boleh tak you guys main quiz dengan kita sekali, boleh? Boleh tolonglah memberikan jawapan yang tepat. Soalan yang pertama. Okey, apa dia Zaza? Kandungan gula yang tinggi boleh menambah berat badan seseorang. Betul atau salah? Betul. Betul. Kita tak boleh bilang jawapan dia betul ataupun salah. Terpulang pada awak nak percaya kepada para pelakon kita ataupun tidak. Semangat mereka jawab. Betul tapi kata mereka betul Okey. Soalan seterusnya. Soalan selanjutnya, kalau nak kawal berat badan dan cepat rasa kenyang, kita harus lebihkan minum air putih kerana ia akan membuat tubuh kita kekal sihat dan cukup hidrat. Betul atau salah?
salah. Betul. Semangat. Pandai. Okey, seterusnya ni. Okey. Berapakah agaknya jumlah sudu teh gula dalam satu botol air katira? Berapa? Encik Ahmad stokin. Silakan. Kita uji dia. Kita uji dia. Kandungannya ialah 7-8 sudu teh dalam satu botol. Ya ke? Betul ke Ya ke? salah? Entah, We saya don't pun tak know. tahu. We don't know. Nak kena tunggu, tapi anda kalau mendengar sesi live ini dari awal, anda akan dapat tahulah jawapannya. Okey, seterusnya Zaza. Seterusnya, pilih minuman yang mempunyai lambang pilihan lebih sihat kerana kandungan gulanya lebih rendah. Betul ke salah ni? Betul. Bagus. Yakin. Okey, last yang terakhir ni, kita harus mengambil lebih dari 10 sudu teh gula dalam sehari dalam pemakanan dan minuman. Betul atau salah? Betul. Lebih dari 10 Lebih daripada 10. Okey, betul kalau nak umur pendek. Tu ni kirakan deep salah. Jadi itu dia antara bantuan-bantuan yang kita terima daripada para pelakon bubur Masjid Air Katira, Zaza. Dan kita mau berikan peluang lah ya kepada para pelakon kita ni untuk berikan ucapan ringkas bersama. Dipersilakan. Kami daripada pelakon kami daripada pelakon bubur Masjid Air Katira mengucapkan Selamat berpuasa. Jangan lupa Kurangkan gula. Ramadan sihat, baru berkat. Wah, betul tu, Ramadan sihat baru berkat. Bila awak sihat, awak nak beribadah pun senang. Kan? Betul. Rasa bertenaga seperti kata Papa Rock tadi. Kesihatan ni sesuatu yang sangat-sangat berharga. Bila kita dah tak dapat, baru kita rasa kehilangan tu kan. Jadi terima kasih kepada semua kerana sudi bersama kami di acara Kita Dah Cukup Manis, Kurangkan Okey 2021 yang buat julung-julung kalinya diadakan secara virtual. Ya, dan jangan lupa untuk ke laman kempen Kita Dah Cukup Manis Kurangkan Okey 2021 di healthhub.sg/kurang okey untuk dapatkan pelbagai tips dan panduan bagi mengamalkan gaya hidup sihat pada bulan Ramadan ini. Dan jangan lupa untuk imbas kod QR yang tertera ni untuk memberikan sebarang feedback, maklum balas anda. Yang penting, jaga diri, jaga kesihatan. Terima kasih dan selamat menyambut bulan Ramadan. Jumpa lagi.